Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat walaupun dalam musim kita terpaksa menghadapi pandemik COVID-19 ni dan kita perlu duduk di rumah sebab kerajaan telah mengisytiharkan PKP, Perintah Pergerakan Kawalan Pergerakan. Jadi saya harap semua berada dalam keadaan sihat walaupun kita terpaksa duduk di rumah. Okay, alright. So hari ni sebenarnya saya tak ada banyak, tapi saya nak berkongsi beberapa tips lah dalam keadaan kita nak kita kena hadapi pandemik COVID-19 ni. Saya nak berkongsi tips sedikit pemahaman terhadap stres ataupun tekanan lah ya. Alright. So sebelum saya teruskan, saya nak bagi sedikit lah definisi berkaitan dengan stres. Stres ni selalunya dia berlaku disebabkan kalau individu tu dihadapi masalah. Itu yang selalunya menyebabkan individu ini menghadapi stres. So kalau dalam konteks yang kita hadapi sekarang iaitu PKP disebabkan oleh pandemik COVID-19, memang setiap orang, bukan sekadar tuan-tuan dan puan-puan sahaja, tetapi setiap orang di Malaysia dan di dunia sebenarnya menghadapi stres ni ataupun tekanan ini. Selalunya kalau kita tengok, orang selalu cakap kalau stres ni dia disebabkan oleh rasa ketakutan dan juga ketidakpastian. Jadi kalau dalam keadaan PKP hari ni memanglah kita tak pasti. Macam contoh apabila kerajaan mengisytiharkan PKP, jadi kita tak tahu sampai bila PKP ni. And then kita pun rasa takut. Maksudnya nak keluar beli barang pun kita takut, sebab kita takut sebab COVID-19 tu, virus tu kita tak nampak. Jadi dengan rasa ketidakpastian dan ketakutan ini juga boleh menyebabkan kita stres. Selain pada tu, kita juga boleh rasa stres sebab kita tak boleh pergi kerja. Setengah orang tak pergi kerja, dia ada pendapatan. Tapi setengah orang dia tak pergi kerja, tiada pendapatan. Sebab pendapatan dia adalah pendapatan harian. Antara lain orang boleh tertekan atau menghadapi stres disebabkan oleh satu perubahan dalam kehidupan. Definitely lah, sudah pasti apa yang berlaku sekarang mengubah kehidupan kita. Sebelum ni pagi-pagi mungkin kita dapat pergi pasar, tapi sekarang kena hati-hati, tidak boleh sebarang-sebarang pergi ke pasar. Alright. Seterusnya, ada orang tertekan disebabkan dia bimbang tentang masa depan. Sudah pastilah kalau kita tak pasti juga dengan PKP ni, dengan pandemik COVID-19 ni, bila nak habis, bila nak kurang. Jadi kita bimbang macam mana dengan masa depan kita. Selain daripada masa depan kita, kita fikir juga masa depan anak-anak, masa depan keluarga dan sebagainya. Memang kita akan merasa bimbang. Jadi kita apabila bimbang dengan keadaan masa depan, menyebabkan kita juga tertekan. Alright, seterusnya ni masalah ni kebanyakan semua orang hadapi, iaitu masalah kewangan. Jadi especially dalam keadaan-keadaan sekarang ni, memang ramai juga keluarga-keluarga yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19, iaitu di mana kita menghadapi masalah kewangan. Jadi harus diingat bahawa bukan tuan-tuan dan puan-puan sahajalah yang menghadapi masalah kewangan, tetapi ramai lagi. Jadi kita tidak keseorangan. Alright. Jadi bagaimana agaknya kita nak berhadapan dengan tekanan ni? Kita dah cerita apa itu tekanan, apa punca dan penyebab tekanan. Jadi sekarang kita nak tengok dulu macam mana agaknya kita nak hadapi tekanan ini. Alright. So tekanan ni sebenarnya, dalam berhadapan dengan tekanan, kita kena faham tekanan ni disebabkan oleh apa. Jadi kita kena faham. Jadi sebab tekanan itu sendiri adalah merupakan, definisi dia adalah merupakan maklum balas emosi dan fizikal terhadap ketakutan atau situasi yang tidak selesa. Jadi kalau kita rasa tertekan, dia selalu otot kita jadi ketat. Dan pernafasan kita pun jadi laju. Jadi kat situ yang kita boleh kesan sama ada kita ni sebenarnya menghadapi stres atau tekanan ataupun tidak. Sebab dia merupakan maklum balas emosi dan juga fizikal dalam satu keadaan yang tidak selesa. Jadi otot kita boleh jadi ketat dan juga pernafasan kita menjadi laju. Ataupun sesetengah orang, kalau dia ni menghadapi tekanan dan stres, dia akan cepat marah. Dan pada masa yang sama, dia suka untuk mengawal diri. Jadi bila suka nak mengawal diri, kadang-kadang emosi pun tidak stabil, cepat marah, cepat melenting dan sebagainya. Jadi macam mana agaknya kita nak hadapi masalah stres ni ya?
Okey, pertama, kalau boleh elakkan meletakkan tekanan yang melampau kepada diri sendiri. Maksudnya dari segi expectation ataupun kita punya apa orang kata, aim kita. Apa yang kita nak capai dalam hidup kita. Kalau boleh kita jangan letakkan terlalu banyak tekanan dalam hidup kita. Kita kena ingat bahawa kita manusia biasa. Tiada yang sempurna dan pastinya banyak kekurangan. Okey. Seterusnya kita kena bezakan antara perkara yang perlu kita lakukan ataupun perkara yang hendak kita lakukan. Kalau perkara yang perlu adalah perkara yang lebih penting dan perlu diletakkan keutamaan. Tapi kalau perkara yang hendak, selalunya dia tidak, dia agak kurang penting dalam kehidupan. Jadi kalau kita rasa dalam keadaan sekarang kita boleh abaikan yang hendak tadi, maka kita utamakan yang perlu. Jadi kuranglah sedikit bebanan kepada diri kita. Jadi kuranglah tekanan ya. And seterusnya kita perlu jelas dengan matlamat apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Okey, jadi sebagai seorang individu, sama ada kita bekerja secara tetap ataupun kerja secara harian, kita kena pastikan apa sebenarnya matlamat di dalam hidup kita. Apabila kita jelas dengan matlamat, maka kita akan kurang rasa tertekan. Maksudnya kita jelas dengan apa yang kita nak. And then seterusnya, kita boleh bercakap sekiranya kita rasa tertekan. Kita boleh bercakap dengan orang yang kita percayai dan boleh mendengar. Siapa orang yang kita percayai? Misalnya kaunselor ke, ataupun mak dengan ayah kita ke, ahli keluarga kita, rakan-rakan baik kita. Tetapi pastikan individu-individu ini orang yang boleh dipercayai, dan kita pasti apabila kita bercakap itu, maklumat ataupun penceritaan kita itu tidak disebarkan ke mana-mana pihak. Jadi kena pastikan perkara tersebut. Dan pada masa yang sama, tolonglah tuan-tuan ya, kita carilah orang-orang yang bersifat positif dan boleh memberi maklum balas ataupun komen yang baik kepada kita. Alright. And antara lain, anda juga boleh call ataupun hubungi kaunselor. Okey, dalam keadaan-keadaan sekarang, kalau anda menghadapi tekanan ataupun stres, anda boleh menghubungi, misalnya kalau di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, kita ada talian kasih 5999, kita boleh call dan anda boleh bercakap dengan kaunselor profesional. Okay. And then seterusnya, kita boleh buat perkara-perkara yang menggembirakan kita. Apa yang kita suka buat sebenarnya? Mungkin kita rasa kita suka berkebun, kita suka apa lagi, memasak, mengemas rumah, bersukan, memancing. Tapi dalam keadaan PKP ni jangan keluar mancing dulu ya. Nanti kena saman pula. Kena bayar 1,000. Itu akan menambahkan lagi tekanan ya. Okey. Dan seterusnya, kita kena ingat, tak ada orang lain yang boleh bantu kita selain daripada diri kita sendiri, iaitu kita boleh kawal pemikiran kita. Jadi sentiasa berfikiran positif, lakukan exercise. Kalau boleh, kawal pernafasan kita. Kita jangan kelang kabut. Okey, sekiranya ada suatu perkara berlaku, apa yang kita dengar dan sebagainya, kita harus kawal. Di mana kita bernafaslah dengan perlahan-lahan supaya ia tidak menambahkan tekanan kepada diri kita. Jadi saya rasa itu sahaja pemahaman terhadap tekanan, bagaimana tekanan itu sendiri dan bagaimana caranya untuk kita hadapi. Jadi saya nak minta tuan-tuan puan-puan semua sentiasa berada dalam keadaan kuat, sihat, be positive, stay at home and please take care.